Okey, baik. Sebelum saya cerita berkenaan dengan dokumen ni juga, sebenarnya ada dua borang yang perlu sekolah sediakan lah. Yang pertama sekali iaitu borang rekod murid juga. Rekod perkembangan murid, dan satu lagi adalah borang pelaporan. Borang rekod perkembangan murid ini juga dikenali sebagai rekod transit. Dan inilah yang kita akan beritahu kepada guru-guru pentingnya rekod transit ni tadi. Sebab dia tidak diselaraskan, dia tidak ada format, BPK tak sediakan. Jadi maksudnya sekolah kena sediakan sendirilah. Tetapi borang pelaporan pula, ini bentuk borang pelaporan. Yang ini adalah standard yang disediakan oleh BPK. 6 bulan sekali cikgu kena isi dan dihantar ke PPD lah. Okey. Tetapi sebelum sampai ke sini, saya nak cerita satu senario juga. Ada sekolah di Melaka Tengah ini juga telah didatangi oleh pegawai-pegawai dari KPM. Dia masuk ke dalam kelas, dia tanya kepada cikgu, ada tak jalankan PBD? Cikgu pun jawab, ada. Apa bukti cikgu telah melaksanakan PBD? Jadi cikgu ni pun dia tunjukkanlah rekod pelaporan. Pegawai KPM kata, saya tak nak tengok rekod pelaporan. Sebab rekod pelaporan ini saya tak payah datang sekolah pun saya boleh tengok. Sebab apa? Sebab ini adalah online. Saya dekat Putrajaya pun saya boleh tengok. Saya datang, saya nak tengok yang ini, iaitu rekod transit. Sebab ini adalah offline. Boleh faham juga? Okey, sebelum sampai ke sini cikgu, untuk membuat rekod transit ini, kita perlu tahu DSKP lah. DSKP. DSKP ini dia bersifat perkembangan. Contoh kalau sekolah menengah dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Kalau sekolah rendah dari tahun 1 sampai tahun 6. Dan PBD ini sebenarnya dia berlaku sejak dari pra sekolah, peralihan, pendidikan khas, semua dah ada PBD lah. Okey, ambil satu contoh. Ini sejarah tingkatan 3. Okey, di atas itu 7, campur tangan dan penjajahan kuasa barat. Ini adalah tema 7 untuk tingkatan 3. Cikgu-cikgu kalau misalnya ada di SKP pun cikgu boleh tengok lah. Salah satu syarat apabila kita mengajar, KPM pun mensyaratkan mesti ada di SKP, mesti ada ER, PH, dan satu lagi tadi mesti ada surat lah, iaitu surat lantikan sebagai pentaksir. Jadi maksudnya apabila cikgu-cikgu nanti masuk ke dalam kelas, kalau bolehlah galakkan mereka sediakan satu fail juga. Satu fail plastik macam ni pun tak apa juga. Fail plastik saja. Okay, dalam fail ini kalau boleh, yang tadi itulah surat lantikan sebagai pentaksir tahun semasa. Okay. Kemudian yang kedua, template pelaporan tadilah, template apa tadi? Borang transit tadi tu. Sebab cikgu-cikgu dah tak bawa RPH lagi kan? Kebanyakan sekolah kita dah buat, ada yang guna ERPH, ada yang guna E-Prima, ada lagi tak juga yang pakai buku lagi? Masih ada pakai buku. Kalau pakai buku tu terpaksa bawa lah. Sebab kalau misalnya ERPH ataupun apa tadi? E-Prima yang cikgu gunakan, cikgu tak perlu print. Maksudnya kalau misalnya ada pegawai datang memantau, kalau diminta, cikgu boleh tunjukkan serta-merta melalui handset dia, tak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia tak menggunakan secara online ni, dia tulis buku, terpaksa lah bawa. Tapi yang saya nak cerita tadi, kalau misalnya kita sediakan file macam ni, dua benda tadilah yang perlu ada, iaitu surat lantikan dan juga template sementara tadi itulah, untuk pelaporan PBD itu tadi. Okey juga. Di dalam DSKP, okey, satu juga, kenapa dia bermula dari 7 je? Ramai yang tanya, kenapa tingkatan 3 ni bermula dari 7? Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6? Sebenarnya DSKP ini tadi dia bersifat perkembangan. Jadi tema 1, 2, 3, 4 dia berada pada tingkatan 1. Tema 5, 6 dia berada pada tingkatan 2.
Tema 7-8 berada pada tingkatan 3. Tema 9-10 berada pada tingkatan 4. 11-12 berada pada tingkatan 5. Jadi sekarang ni putaran dia dah lengkap lah. Sekarang PBD ni sampai ke tingkatan 5. Murid tingkatan 5 tahun 2021 ini pun dia sudah terlibat dengan PBD. Selain PBD, dia juga ada SPM lah. Okey, lu faham je kan? Begitu juga kalau sekolah rendah pun sama juga. Tingkatan 1, tema dia mungkin 1, 2, 3, 4. Tahun 2, tahun 3, tahun 4. Sebab dia bersifat perkembangan. Daripada darjah tahun 1 sampai tahun 6. Dari tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Dia bersambungan di sinilah. Okey, baik. Di dalam DSKP, dia ada standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi di sinilah. Contoh standard kandungan bagi tema 7 adalah 7.1. Sebenarnya, dia standard kandungan ini, dia ada banyak je kan? 7.1, nanti ada sambungan lagi 7.2, 7.3, 7.4 dan sebagainya lah. Dan standard kandungan ini adalah perkara-perkara yang perlu cikgu selesaikan sepanjang tempoh persekolahan. Di dalam standard kandungan, dia ada anak-anak dia. Anak-anak dia adalah standard pembelajaran 7.11, 7.12, 7.13 dan seterusnya lah. Dia tak sama dengan subjek-subjek lain juga. Mungkin subjek lain dia ada 3 standard pembelajaran saja. Mungkin ada yang 5 SP, ada 6 SP. Dia bergantung kepada subjek masing-masing lah. Okey. Dan satu lagi standard prestasi, ini adalah tahap penguasaan, tahap 1 sehingga tahap 6. Dalam DSKP itu dah ada cikgu. Ini adalah tahap penguasaan yang perlu pelajar kuasai sepanjang tempoh sepanjang tempoh aktiviti dia belajar itu tadilah. Okey, ini adalah bagi tahap penguasaan secara khusus. Tetapi yang secara umum tadilah, sekurang-kurangnya murid dapat apa tadi? Tahap 1 tahu, kalau tahap 2 tahu dan faham. Yang paling minimum mesti dia tahu, faham dan juga boleh buat. Dapatlah tahap 3. Kalau misalnya dia advance sikit, maka dia boleh buat secara bersistem, tambah lagi 1 secara bersistem, dapatlah TP 4. Kemudian kalau dia mahir lagi, dia buat secara apa? Positif, dapatlah tahap 5. Kemudian yang semua-semua tadi campur dengan dia boleh buat secara apa cikgu? Secara untuk menjadi contoh dan juga nilai, menjadi nilai kepada pelajar, maka dia dapatlah tahap yang ke-6 di sini. Itu secara umum. Yang ini adalah secara khusus lah. Okey, baik. Bagaimana kita nak memindahkan DSKP ini tadi ke dalam bentuk rekod perkembangan murid? Kalau kita tengok di sini cikgu, ini sebenarnya tak standard cikgu. Maksudnya ketua panitia kalau boleh duduk berbincang dengan guru-guru, sediakan berdasarkan kepada DSKP. Saya percaya di sekolah memang dah ada. Cuma kita nak tahu pelaksanaan dia sajalah. Okey, contoh yang atas tadi kan, yang kali hijau tu 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Ini semua adalah standard kan kandungan. Dia ada banyak lagi lah nanti. Mungkin tengok subjek lah, mungkin ada 7.5, 7.6. Dah habis tu dia masuk tema 8 pula, 8.1, 8.2, 8.3 dan seterusnya. Nanti kalau tingkatan 4, dia masuk 9 pula, 9.1, 9.2 dan seterusnya lah. Okey, di bawah SK ni tadi dia ada anak-anak ni tadi, iaitu standard pembelajaran. Okey, apabila kita ada borang ini, maka borang ini perlu dibawa semasa cikgu masuk ke dalam kelas apabila dia mengajar. Kemudian apabila mengajar, PBD ini dia tidak boleh diasingkan. Maksudnya apabila macam tadilah, dia kata okey, hari ni cikgu tak nak mengajar, kita buat PBD sahaja. Tak boleh cikgu sebab PBD itu mesti berlaku semasa ataupun dalam PDPC. Jadi perkara yang paling baik adalah kita buat aktiviti tadi lah. Kalau misalnya cikgu duduk dekat meja dia, anak murid duduk dekat kerusi dia, macam mana cikgu nak menilai itu? Jadi tak nampak benda tu. Jadi sekurang-kurangnya ada soal jawab secara lisan. Kemudian cikgu buat kumpulan perbincangan. Semasa kumpulan perbincangan, cikgu boleh memerhati melalui pemerhatian. Jadi di situ barulah cikgu ni tadi dia nampak berapa TP yang patut diberikan kepada anak murid ni tadi. Tapi kalau masing-masing diam, macam mana kita nak memberikan TP? Sebab itulah ada di antara cikgu-cikgu kita di sekolah, dia kata, macam mana saya nak beri TP, saya tak faham.
Saya tak tahu sebab tiada aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah. Sedangkan di dalam RPH kita cikgu, dalam RPH biasanya kita ada tulis apa cikgu? Standard kandungan, betul tak? Kemudian ada standard pembelajaran, kemudian kita ada objektif, kemudian kita ada aktiviti. Dan aktiviti ni kalau boleh kita create lah apa-apa saja aktiviti yang sesuai dengan pelajaran pada waktu itu. Okey, baik. Apabila kita dah siap borang ni cikgu, contohlah hari tu masuk ke dalam kelas, cikgu mengajar Ali. Ali dia dapat 3 contohnya. Maka cikgu tu boleh terus tulis saja 7.11 terus tulis TP dia di situ. 3. Kalau misalnya 7.12 besok dia mengajar dia dapat 4, terus tulis 4 di situ. Kemudian dia akan penuhlah di situ. Jadi maksudnya guru ini pun dia akan tahu apa standard pembelajaran yang telah dilaksanakan ataupun apa standard pembelajaran yang belum dilaksanakan, sebab semuanya nampak di sini. Dan inilah yang KPM nak tengok, berlaku ke tidak PBD di sekolah. Kalau tunjukkan yang borang pelaporan tadi itu dah rumusan. Cuba cikgu tengok di sini tadi Okey, dia terus kepada tajuk 7, tajuk 8. Ini adalah rumusan keseluruhan. Sedangkan standard pembelajarannya tak nampak. Jadi macam mana cikgu kalau tak ada template borang transit tadi, tiba-tiba tulis dekat situ 5. Jadi apa SP-SP yang telah dilaksanakan, yang telah dicapai ini tadi? Ini sebab dia adalah rumusan, tajuk saja kan. Okey. Setakat ni ada nak tanya cikgu? Ada satu je. Ya. Tak tahu lah kalau Syam akan sambung lepas ni. Okey. Boleh terus. Ini perkara yang setakat ni yang selalu cikgu bangkitkan lah. SP KSK kita faham lah satu. Okey. SP ada banyak. Okey. Bila nak rumus tu, nak pakai cara apa kaedah? Purata ke? Nak merumus. Betul lah. Okey, nanti saya cerita juga. Okey, nanti kita akan jumpa jawapan dia. Okey. Setakat ni tadi cikgu faham ya? Cikgu akan meletakkan contohnya. Saya tunjuk sini 7.11 murid A ni dapat 2, dapat 3, dapat 2, dapat 5 dan seterusnya di situ lah. Okey cikgu Okey, sampai sini dah jelas Okey. Apabila tak mencapai tahap, contohnya tahap pelajar ini dia dapat tahap 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 1 langsung tak mencapai tahap 3. Jadi sebenarnya cikgu perlu tingkatkan lagi tahap murid ni tadi supaya sekurang-kurangnya dia mendapat apa? Minimum 3. Ada cikgu yang mempertikaikan, dia dah dapat 2 lah. Kenapa kita nak tingkatkan dia? Sebab di dalam rekod book kita tadi, lesson plan, dalam penulisan impak, kita tulis di situ murid, kita tak tulis murid tidak mencapai juga. Hari ini murid tidak mencapai objektif pembelajaran. Boleh ke tak boleh kita gunakan perkataan tidak? Pembelajaran objektif hari ini tidak tercapai contohnya. Boleh ke tak boleh? Tak boleh lah. Sebab kalau perkataan tidak bermaksud sampai bila-bila pun budak itu tak akan capai lah. Sedangkan dalam PBD ini dia bersifat perkembangan. Jadi apa kata nanti kita beritahu kepada cikgu-cikgu kita, jangan tulis tidak. Kita tulis kepada perkataan belum menguasai. Murid belum menguasai objektif pembelajaran ini dan akan diberikan bimbingan. Jadi maksudnya kalau misalnya hari ini kita mengajar Ali ini dia dapat 2. Jadi besok kita boleh test dia balik. Kita berikan dia latihan ke, projek ke. Kalau dia tak pandai menulis, mungkin secara lisan. Kalau kita bagi latihan, kita boleh melalui pemerhatian dan kita boleh tingkatkan lagi. Oh hari ini dia tak boleh, tapi besok dia boleh. Sebab itulah kita kata tadi, kita tak boleh gunakan perkataan tidak. Kita gunakan perkataan belum menguasai. Dan perlu ada intervensi. Intervensi tadilah sekurang-kurangnya. Besok kita jumpa dia, kita tanya. Dan akhirnya dia dapatlah capai TP yang lebih tinggi. Minimum 3 tadilah. Okey. Boleh juga Okey.
Ya. Sama terus semua. Saya nak ini persoalan tentang cara perekodan. Okey, sebab ini pernah berlaku pada diri saya sendirilah sebagai seorang guru matematik. Pernah saya dinilai berhubung tentang perekodan pentaksiran ni lah. Perlukah kita meletakkan kolom untuk tarikh? Contohnya macam matematik 1.12, ini pertanyaan saya lah, sebab bila kita tidak mencapai ataupun dalam kelas tu ada 38 orang murid, tapi pada hari yang kita melaksanakan PGPC dan juga PBD 1.14 itu 2 orang murid tidak hadir. Okey, tarikhnya adalah 1 April. Okey, kemudian selain pada tak hadir, 2 orang belum menguasai. Jadi itu yang bila berlakunya tiada tarikh, saya telah dipersoalkan bilakah berlaku. Kemudian dia tengok pula pada buku tulis saya. Buku tulis betul ke saya letak tarikh sebenarnya. Contohnya 1 April kan. Jadi tengok pada 1 April buku tulis tu berlaku tak PBD. Siapa yang tanya dia? Yang mempersoalkan tu siapa? Masa tu bukan Nazir. Oh, Nazir mempersoalkan. Okey. Jadi belum habis tadi cikgu cerita dia tadi. Kita cerita tadi kita baru meletakkan TP. Okey, cikgu ni dah tanya. Perlu ke kita letakkan tarikh? Dah lah kita letak TP 7.11, kita dah letak 3 contohnya. Perlu ke kita nak letak tarikh lagi? Perlu tak cikgu agak-agak? Agak-agak lah, perlu ke tak perlu? Nazir dah bunyi dah tu. Jadi sebenarnya perlu sebab apa? Dia nak selamatkan diri kita sendiri juga. Borang ini sendiri pun dia sudah menyelamatkan diri kita, diri cikgu-cikgu lah. Kalau misalnya ada pemantauan daripada pihak luar, kemudian kita dah letak TP, kalau boleh letak tarikh. Sebab letak tarikh ni salah satunya mungkin direlatekan dengan buku latihan, buku nota dan sebagainya. Tapi sebenarnya tarikh ini tadi lebih penting cikgu. Dia akan menyahut kepada apa cikgu? RPH cikgu tadi tu. Contohlah 7.11 ini murid ni dapat 3, kita letakkanlah tarikh pakai pensel pun tak apa. Tulis dekat situ tarikh hari ni 8 hari bulan 4. Nanti bulan depan mungkin pemantau data PBD dah laksanakan, ada apa bukti dia, cikgu bagi rekod ini, dia pun tengok, oh bagus, ada tarikh, betul ke tarikh 8 hari bulan 4 ni telah dilaksanakan. Dia akan cek semula kepada ERPH cikgu. Jadi bermaksud dia menyelamatkan cikgu lah. Jadi betul, memang tarikh itu penting. Dan dia juga membantu untuk murid yang tak capai ataupun belum menguasai. Ya, betul. Yang tak capai, yang belum menguasai, kita buat intervensi, itu pun kita perlukan tarikh di situ. Jadi sebenarnya dia menyelamatkan kita lah cikgu. Menyelamatkan kita sebab kita yang perlu jawab benda ni. Contohlah, mungkin ibu bapa pun dia akan datang ke sekolah kan, sebab kita dah tak ada peperiksaan. Nak kata tak ada peperiksaan pun tak boleh juga kan. Macam UPSR kan, UPSR ada lagi tak? Ada sekolah tanya, Encik ada lagi tak UPSR ni? Saya pun tak berani nak jawab, kami pun tak berani nak jawab sebab KPM pun belum keluarkan apa-apa arahan lah. Cuma setakat ini dia sudah bersifat apa tu? Soft landing. Soft landing. Contoh macam tahun lepas kan, setahun budak tak bersekolah, UPSR pun ada ke tak ada tahun lepas? PT3 pun ada ke tak ada tahun lepas? Jadi kalau misalnya benda itu ada, dah tentu dia ditangguhkan kan. Macam SPM, SPM dijadualkan bulan 11 tapi ditangguhkan bulan Januari, tangguh lagi bulan Mac, menunjukkan benda tu masih ada. Tapi kalau UPSR, PT3, kita tak berani nak cakap lah. Tapi di peringkat dalaman, ujian diagnostik, peperiksaan tu masih cikgu jalankan seperti biasalah. Dan atau penilaian yang paling baik sekali adalah melalui PBD ni tadi lah. Contoh ada ibu bapa yang datang ke sekolah nanti, dia akan tak jumpa cikgu, dia tanya peperiksaan dah tak ada, saya nak tengok perkembangan anak saya, apa perkembangan anak saya ni tadi. Jadi apa yang cikgu nak tunjukkan? Cikgu nak tunjuk buku latihan, dekat rumah dia dah tengok. Nak tengok apa lagi? Jadi inilah yang kita tunjukkan. Ini perkembangan anak encik, daripada SP 7.11 sampai yang seterusnya. Dia puas hati ke tak puas hati? Kalau dia tak puas hati, maka cikgu kena buat intervensi untuk meningkatkan lagi tahap pencapaian
anak-anak mereka ni tadilah. Okey, sekarang ni boleh faham je? Ada tanya lagi tak? Okey, contohlah. Ada anak murid yang mungkin dia dapat TP4. Dia ni pandai. Tapi hari tu kita test dia, dia layak untuk TP4 saja. Jadi akhirnya kita pun tak puas hati. Ali, awak ni pandai, kenapa hari ni awak dapat TP4 saja? Cikgu nak bagi awak latihan boleh? Cikgu nak bagi awak projek. Nanti kalau misalnya awak boleh jawab, maka cikgu boleh naikkan lagi TP awak jadi TP5 atau TP6. Okey, cikgu pun test dia. Bila test dia, hari berikutnya, semalam boleh jawab, hari berikutnya dia tak boleh jawab pula. Jadi adakah cikgu nak turunkan TP dia? Jangan turunkan je. Jadi kalau dia dapat 4, besok dia tak boleh jawab, jangan pula turunkan jadi 3. Itu tak boleh. Tapi kalau hari ni dia dapat 2, besok cikgu tanya, dia boleh jawab, cikgu boleh naikkan TP dia. Sebab manusia ni memang macam tu lah kan. Kadang-kadang hari ini dia boleh buat, besok dia tak boleh nak buat. Jadi kita ambil lah yang tinggi lah. Jadi kita jangan turunkan, tapi kalau kita nak naikkan tu, bolehlah kita bantu dia. Okey, boleh faham juga? Okey. Apabila murid-murid kita dah ada TP5, TP6, maka cikgu perlu simpan apa pula? Evidence. Evidence. Jadi bila sebut tentang evidence ni, ramai cikgu-cikgu kita jadi apa? Takut, betul tak? Oh, TP5, TP6. Jadi dia takut nak memberi TP yang tinggi sebab nak kena simpan evidence. Jangan risau cikgu. Kita simpan evidence bukan seperti yang sebelum ni. Sebelum ni apa berlaku dalam PBS tu? Berlumba-lumba kan, sediakan bilik, beli rak, beli file. Kemudian sekolah A dengan sekolah B berlumba-lumba. Akhirnya KPM cakap, siapa suruh buat? Bila cikgu dah mengeluh di sekolah, menyusahkan, KPM jawab, senang ni, siapa suruh buat? Jadi kita tak perlu buat macam tu juga. Evidence yang dimasukkan di sini adalah evidence yang boleh disimpan ataupun boleh ditunjukkan jika diminta. Itu saja. Contohnya kalau misalnya dia dah buat projek, ada bahan, bukan bahan tu kita nak kena simpan satu bilik, tak. Kita cuma perlu ambil apa? Gambar dia saja. Ambil gambar, cikgu simpan. Kalau ditunjukkan, itu sajalah yang kita beritahu bahawa pelajar ini sudah mencapai tahap dia. Tak perlu bilik yang luas dan sebagainya. Ada satu sekolah di negeri Melaka, dia mewujudkan album je. Album TP5, album TP6. Jadi di situ siapa yang dapat TP5, TP6 dimasukkanlah dalam album, gambar-gambar saja. Jadi kalau siapa-siapa datang nak memantau, tanya betul ke tak betul budak ni dapat 5, 6, dia buka saja album itu, mudah saja. Jadi album tu pun boleh simpan bawah meja, tak ada masalah. Bukan saya suruh je kan. Ini saya cerita, saya share daripada sekolah lain lah. Nanti cikgu berlumba-lumba pula, saya beli 50 album. Sebab ramai pelajar saya ni. Dah jadi masalah. Kenapa sediakan sampai 50 album? Hari tu PPD cakap kena sediakan album. Bukan. Ini kita share daripada sekolah lain. Dia buat macam tu. Okey, kalau misalnya kita nak merekod pun boleh juga. Contoh dalam proses PAK 21 ke, ataupun contoh macam kemarin hidup tadi ke, cikgu rekod rakam dia, cikgu boleh simpan di dalam handphone. Boleh tak simpan dalam handphone? Tapi kalau lama-lama jadi berat, betul tak? Jadi apa kata kalau cikgu upload saja video-video tadi ke dalam YouTube. Kemudian sertakan link saja. Jadi kalau misalnya ada orang nak tengok, cikgu beri link, tekan saja link, semua dah ada evidence dalam tu. Itu pun adalah salah satu cara lah, contoh untuk menyimpan evidence. Jadi tak perlu menyusahkan diri. Yang penting jangan susahkan diri juga. Jangan susah-susah. Kalau misalnya tahap 1 dan tahap 2 pun perlu evidence tak? Tahap 1, tahap 2. Contohnya murid ni daripada awal sampai akhir persekolahan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perlu evidence tak? Tak perlu. Nanti orang akan tanya, kenapa tak mencapai tahap? Jadi 1, 2 pun kena sediakan evidence juga cikgu. Apa evidence yang paling baik sekali untuk murid-murid ni? Buku latihan, buku nota dia, modul-modul kalau ada, lembaran kerja dia buat ke tak buat. Itu adalah evidence yang paling baik sekali. Okey, jadi cikgu boleh beritahu kepada cikgu-cikgu kita nanti
apabila menyemak buku nota ataupun menyemak buku latihan, terus letakkan TP di dalam buku nota ataupun buku latihan tersebut. Hari ini bagi latihan contohnya, cikgu dah semak, terus saja sebelum ni amalan kita apa? Kita tulis dekat situ apa? Tahniah, baik, cemerlang, 5 bintang, 6 bintang kan. Tapi sekarang kita ubahlah, jadikan TP. Contoh kita dah semak, TP 3 bulatkan terus. Macam kita tanda peperiksaan kan. Ada yang kata nak chop, boleh. Jangan kata saya suruh buat chop juga ya. Ini setiap masing-masing lah. Memang ada sekolah yang buat chop pun. Kemudian kita tulis saja TP 5 bulatkan. Jadi di rumah nanti sebenarnya parent dia boleh melihat perkembangan anak mereka ni tadi. Tapi kalau misalnya tak ada TP, itu yang dia nak tahu kan. Peperiksaan dah tak ada, perkembangan anak saya macam mana saya nak tahu. Itu yang dia datang sekolah. Bila datang sekolah tanya cikgu, apa bukti anak saya, apa perkembangan, macam mana perkembangan anak saya. Apa cikgu nak jawab? Yang menyelamatkan adalah inilah, selain daripada buku-buku nota, buku latihan. Okey, boleh faham juga setakat ni ya? Okey. Okey, kemudian tadi ada yang bertanya macam mana kita nak letakkan markah di sini kan? Okey, ada setengah-setengah mata pelajaran cikgu, kita letakkan dia secara average. Contohnya di sini 7.1 sampai 7.4, 711 semua tu cikgu campur semua, kemudian averagekan dia sajalah. Kemudian keseluruhannya barulah kita letakkan ke bawah sini. Tajuk 7, contohnya dia dapat 5. Ini sebab ini adalah rumusan, borang rumusan daripada apa yang cikgu dah buat, yang dah dilaksanakan di dalam kelas itu tadi. Tapi ada setengah-setengah mata pelajaran dia tak boleh buat average. Contohnya mungkin dia kemahiran dan sebagainya. Jadi cikgu ambil yang tertinggi lah, yang tertinggi. Contoh macam matematik kan, dia perlu ada proses. Jadi kita tak boleh nak averagekan dia, jadi yang paling tinggi lah. Okey. Menjawab cikgu Okey. Okey, setakat ni ada apa lagi cikgu? Yang penting sekali, yang ini tak jadi masalah. Sebab yang ini memang BPK sediakan 6 bulan sekali, memang cikgu kena isi. Dan siapa-siapa pun boleh pantau secara online, tak ada masalah. Yang jadi masalah yang ini cikgu, betul ke PBD dilaksanakan? Apa alat dia? Apa kaedah dia? Jadi inilah yang akan menyelamatkan cikgu-cikgu lah, bahawa telah dilaksanakan. Okey. Okey. Bila dah habis ni cikgu, dia ada satu lagi lah, iaitu penjaminan kualiti. Jadi saya cadangkanlah 3 bulan sekali, sebab kita nak hantar 6 bulan sekali kan. 3 bulan sekali, 3 bulan sekali cikgu kutip semula borang transit ni tadi daripada cikgu-cikgu. Cikgu boleh semak dia, betul ke PBD dah dilaksanakan. Jadi cikgu boleh nampak di situ. Kalau misalnya ramai yang dapat 1-2, minta cikgu tu buat intervensi untuk tingkatkan sekurang-kurangnya minimum dapat tahap TP3 lah. Okey cikgu Kalau misalnya pelajar itu memang pelajar yang boleh, dia dapat TP4 pun boleh berikan intervensi untuk capai TP5, untuk capai TP6. Jadi 3 bulan sekali. Kalau nak buat tiap-tiap bulan nanti berat pula kan. Jadi 3 bulan sekali lah. Bila cikgu dah puas hati, cikgu cop, tanda tangan, maka cikgu dah sahkan bahawa benda itu adalah sudah dijalankan oleh guru-guru kita. Dan penjaminan kualiti pun sudah berlaku lah. Kemudian 3 bulan kemudian barulah kita buat rumusan untuk kita pindahkan ke dalam borang pelaporan tadi lah. Okey. Boleh faham juga Okey. Untuk buat intervensi ni cikgu, contohlah macam tadi murid ni dapat 2 hari ni, cikgu tak puas hati, murid pun mungkin rasa tak puas hati. Kita nak supaya TP dia berubah. Kalau dia dapat 3, cikgu padam je. Cikgu padam saja yang 2 tadi, tukar kepada 3. Kemudian tambahlah tarikh dekat situ. Sebab apa cikgu? Sebab borang ini adalah offline. Borang ini adalah cikgu punya, cikgu-cikgu kita punya. Jadi dia boleh tambah, boleh ubah, tak ada masalah. Tapi kalau dah dipindahkan ke dalam borang pelaporan tadi, yang 6 bulan sekali itu dah tak boleh nak ubah lagi lah. Jadi sebab itulah kita boleh melihat perkembangan anak murid kita di sini. Boleh juga Kalau misalnya pelajar itu mungkin
lemah, kerap tak hadir, selalu sakit, apa lagi ni, masalah pembelajaran, murid daripada pendidikan khas dan sebagainya, memang tak susah nak naik TP ni. Paling pun dia dapat 2 lah, nak naikkan 3 pun tak dapat. Contoh lah kan, cikgu buatlah sedikit catatan dekat situ, apa masalah dia. Mungkin murid tulislah situ, murid daripada pendidikan khas. Jadi sekurang-kurangnya siapa datang, kita boleh nak jawab kenapa dia tak naik. Oh, sebab murid dia macam ini, selalu ponting, dia daripada pendidikan khas. Kenapa murid dia cemerlang sangat daripada awal sampai akhir tahun, 5, 6, 5, 6, 5, 6. Itu tadi kena ada evidence dia sendirilah. Okey. Boleh faham tak setakat ni je? Ada nak tanya? Ada soalan? Ya. Encik Syam, mungkin kalau minta sikit cadangan, mungkin pernah jumpa soalan daripada sekolah lain kan, banyak Encik Syam banyak di sekolah lain dengan Tuan Hajar Raizah tadi. Cikgu-cikgu, kita masalah kita adalah cikgu-cikgu yang mengajar subjek yang seminggu setengah jam. Namanya muzik. Biasanya cikgu muzik ni, option muzik memang susah nak carilah. Dia akan ajar banyak kelas. Mungkin ada maksimum 15 kelas, 20 kelas. Masalah untuk menilai DVD dalam kelas ni dengan masanya setengah jam, itu pun kalau nasib baiklah, kalau disusun di tengah-tengah lah. Kadang-kadang dia disusun kena di ujung, waktu pengurusan balik dia akan jadi itulah. Jadi masalah untuk guru-guru ni untuk membuat penilaian ni, kita tengok macam bila muzik tu agak sukar dalam masa setengah jam, mana dia nak pergi input dulu, dia mesti mengajar dulu dalam 10 minit ke apa, dia nak nilai budak, memang banyak masalah. Susah nak nilai dengan murid yang ramai, mungkin hampir 40 orang satu kelas. Masa setengah jam, minggu ni dia datang, minggu depan dia tak datang, dah tak jumpa, mungkin masa muzik dia tak datang. Jadi ada tak sekolah lain yang Cik Syam jumpa yang cara yang dia gunakan untuk menilai untuk muzik? Okey, setakat ni belum ada lah soalan yang macam ni. Belum ada soalan yang macam ni. Okey, tapi macam ni lah cikgu. Sebenarnya apabila kita masuk mengajar, tak semestinya kita kena catat waktu itu. Sebab masa pun terhad kan. Mungkin 30 minit, mungkin 1 jam. Jadi kita mencatat ni, sebab ni off record juga. Jadi yang penting sekali, cikgu-cikgu kita mesti kenal anak murid kita. Mesti kenal dia. Jadi maksudnya untuk mencatat TP ni tadi, mungkin selepas PDPC dia, mungkin di bilik guru ke, mungkin esok ke, tapi yang penting dikenal lah, supaya dia tidak salah catat di situ. Kemudian apabila dia mencatat, tak perlulah tunggu sampai 1 minggu, 1 bulan. Itu pun akan jadi masalah. Yang paling baik kalau ada masa, catat pada waktu itu. Kalau misalnya dia tak sempat, mungkin selepas itulah, ataupun sehari kemudian dan sebagainya. Okey, untuk yang cikgu ni, mungkin cara penilaian yang pertama, kita boleh lihat secara lisan. Kita tanya murid-murid kita ni tadilah, boleh ke tak boleh dia menjawab soalan-soalan yang cikgu berikan. Kemudian yang kedua, mungkin melalui penulisan. Kemudian penulisan tu apa yang dah dipelajari di dalam, dan mungkin cikgu tu boleh collect untuk dinilai lah oleh cikgu itu. Dan yang ketiga, melalui pemerhatian. Dalam kelas mungkin 40 orang kan, ramai. Jadi sebab itulah cikgu kena kenal anak murid. Melalui pemerhatian, tengok murid-murid ni tahu tak tentang alat-alat muzik, bagaimana cara nak memainkan not-not lagu dia dan sebagainya. Di situ nanti akan timbul TP-TP dia ni tadi. Mungkin Najah ada nak sambung? Itu yang kita memang itu yang kita cakap pada cikgu. Ada cikgu kita. Benda yang sama kita cakap. Bila pelaksanaan tu, bagi subjek yang macam bahasa Melayu 10 waktu tak ada masalah, bahasa Inggeris banyak, kita ada banyak. Cikgu muzik contohnya lah, di masa dia pendek, setengah jam dan dia ajar banyak kelas. kemudian banyak kelas. Untuk kenal macam Cik Syam kata tu rasa memang susah. Ya, betul. 40 orang nak hafal, nak kenal murid yang mana muka dia bukan serupa je. Budak-budak ni kan. Ya, budak-budak kan. TV dengan muka serupa. Jadi kita faham juga masalah cikgu kita ni untuk menilai TP. Untuk muzik tu, untuk subjek setengah jam. Apa lagi setengah jam? Sejarah. Seni sejarah. Semua yang setengah jam ni di sekolah rendah ni. Yang masalah tu. Kalau memang betul dia boleh isi kemudian. Untuk nak menilai dia, kita tanya secara lisan. Kita biasanya kita nilai tu selepas kita bagi input lah dulu pengajaran, selepas berjalan projek apa-apa kita tanya. Masalah dengan 30 minit masa yang singkat kan. Tengok yang praktikalnya. Cuba lihat, kalau katakan pergi ke sekolah-sekolah, cuba lihat muzik macam mana dia laksanakan TP tu.
Mana kalau ada dapat idea tu bolehlah kita kongsi-kongsi bagaimana nak dilaksanakan. Kita nak bantu cikgu kita ni. Betul. Okey, sedikitlah saya kongsikan ada sekolah lah yang kita nak cari amalan terbaik, sekolah yang mana yang boleh kita kongsikan bersama guru-guru kita kan. Saya tak sebut lah sekolah ni, tapi guru muzik dia sangat excellent. Seperti yang GB Roslan sebut tadi, memang guru muzik terutama kalau dia seorang je kan, memang dia lah orang kata cover semua. Apa yang dia sharekan adalah walaupun muzik biasanya kalau dah tahap 2 tu note semua tu, tahap 1 menyanyi kan, aktiviti tu wujud. Yang pertama cadangan yang dia berilah, saya dengar je tapi sangat bagus. Seperti Encik Jason sebut tadi, saya kenal anak murid saya, dia kata. Saya kata, Puan macam mana Puan lah? Dia kata, pergi waktu 30 minit nak kejar masa. Saya kenal anak murid saya Puan, dia kata. Okey, itu pertamalah. Tapi kekangan waktu, kerja banyak, macam tu lah. Nombor 1 cikgu, kita tak boleh, bukan tak boleh, jangan beri penekanan lah pada mereka. Sebab dia mesti buat. Dia mesti buat macam mana pun dia mesti buat. Tapi jangan tekankan seolah-olah mesti buat waktu tu. Jangan. Macam mana pun banyak waktu ke, banyak kelas ke, guru ni mesti laksanakan record transit ni. Macam mana pun dia kena buat. Cuma cara dia merekod ni bergantung pada apa yang dia ada. So, bila pementoran berlaku seperti ini, tuan-tuan balik sekolah sharekan pada guru-guru. Sebagai contoh tadilah, dia kata saya kenal anak murid saya. Tapi kalau dah ramai tu, muka dia kau serupa tu macam mana? Okey. Dia sharekan macam ni. Ada murid yang dia dah kenal tadi, murid tu memang dia dah tutup, tipe 5, dia dah dia tunjuk dah. 4-5. So dia uji terus. Bukan nak kita kelompokkan mereka ni sebenarnya, tapi dia dah tahu murid ni begini. Murid yang tu mungkin tipe 1, tipe 2. So bila masuk kelas cikgu, dia dah nampak dah. Sebab tu konsep kenal tadi tu. Konsep kenal tadi tu kena ada dululah. Itu yang dia sharekan. Tapi kita tak cadangkan supaya dia kelompok-kelompokkan murid ni. Sebab nampak sangat jurang. Tapi itu memudahkan dia. So murid yang tipe 5, dia tak akan uji tipe 1, tipe 2 tu. Terus beri soalan-soalan yang hebat lah. Soalan yang tinggi yang memang dia boleh capai. So bila dah kenal, untuk dia merekod waktu tu ke, selepas tu ke, bila ke, tak ada masalah. Cuma kekangan waktu subjek banyak, bukan subjek banyak, subjeknya sikit tapi dia cover untuk banyak kelas. So macam mana? So dia buat begitu. Dia longgokkan murid-murid yang ikut kategori lah, supaya itu memudahkan dia. Saya tak kata salah dan saya tak kata betul, tapi itu memudahkan guru memandangkan justifikasinya kelas banyak. Itu antara satu amalan terbaik yang kita boleh kongsikan. Selain daripada tu cikgu, macam mana pun guru kena laksanakan perkara ni. Macam mana pun by hook or by crook kita kena selesaikan. Kita tak boleh kata macam tu lah. Macam mana saya nak masukkan, tak apalah cikgu, mana yang boleh je. Jangan. Murid tu dia ada hak dia. Kalau dia betul tipe 4, kita beri hak dia. Betul tipe 1, tipe 2, memang itulah dia. Tapi cuba intervensikan dia untuk paling-paling berada tipe 3. Tapi itu yang saya boleh kongsikan, harap dapat membantu. Mereka buat, tak ada masalah. Buat tu lagi mungkin kita dari segi pentadbir ni, kita fikirkan dari segi macam mana kita nak bantu cikgu kita ni supaya dia lebih mudah. Macam mana nak membantu. Macam mana nak bantu. Dia Sangat buat. betul. Contohnya kita berapa kelas? 19 kelas. Muzik dia memang option muzik. Jadi kalau kita bagi tahap 2 tu pada cikgu yang macam bagi saya memang hancur lah. Ya, Kita betul. bila note dia tu, bila benda peringkat antarabangsa, satu bangsa, satu dunia benda yang sama, Ya. tidak ada masalah lah, kita ambil orang pakar lah untuk mengajar. Itu yang masalah tu, bila kita pun kelas ada 30, Ya. nak ada 35 kelas kan, banyak kelas. Itu yang masalah untuk cikgu muzik ni. Cadangan macam tu lah kita Okey, dah longgokkan supaya kita dah dapat. Dan saya rasa sedikit sebanyak sebenarnya membantu guru kita. Dia dah, sebab dia tahu murid ni memang boleh, memang excellent. So terus dia boleh letak yang ni terus boleh letak. So dia tak adalah kalau kita dudukkan random secara alamak macam mana nak nilai lagi, nak apa lagi. So cadangan yang boleh membimbing
sekolah untuk bantu, terutama macam kelas muzik. Boleh share. Oh, boleh, tak ada masalah. Sebab saya ni cikgu muzik. Oh, okey. Okey, sejak jadi GPT je lah. Tapi bukan macam nak cakap kan, sebab muzik memang 30 minit. Kemudian apa yang pengalaman saya, yang 30 minit tu macam saya nak mengajar tak satu tak dua. Jadi kita terus kelompokkan murid-murid. Saya kelompokkan murid saya. Jadi dia ada golongan kelompok yang boleh membimbing kumpulan yang lain. Okey, contoh saya mengajar recorder untuk note A, B, C kan. Jadi saya dah tahu anak murid saya tu yang pasti tadi mesti kita mesti kenal anak murid kita. Dan memang 30 minit tu tak dapat capai, tapi dalam masa 30 minit juga saya pernah di observe oleh KPM. Sebab dalam 30 minit tu kita menggunakan taxonomy Bloom. Dia nak kita susun daripada perkara pertama sampai akhir tu 6 tu berlangsung. Jadi di situ saya juga belajar lah macam mana 30 minit tu nak capai. Dia nak semua ada, daripada intro, daripada induksi sampai perkembangan dan penutup mesti berlaku 30 minit tu. Jadi yang pertama kita kenal anak murid kita dan kita dah siap kelompokkan anak murid kita. Bila contoh kita memang tak kenal daripada mula, kita perlu ada pentaksiran lisan. Kalau dalam muzik, menyanyi, pergerakan, kemudian permainan alat. Jadi di situ daripada awal kita dah siapkan rekod transit tu dan juga senarai murid-murid kita asingkan ikut tahap dia. Itu lebih mudah. Itu untuk guru muzik lah saya nak kongsikan Dan juga guru-guru subjek yang 30 minit pun boleh buat macam tu, BJK dan lain. Jadi kita kelompokkan terus anak murid kita. Bagi yang berkemahiran lebih tu dia akan menjadi mentor kepada kawan-kawan dia. Contoh ada 10 orang yang memang mahir recorder. Jadi dalam pembelajaran recorder hari itu kita kelompokkan 10 grup, 10 kumpulan. Jadi setiap satu tu dia ada mentor. Jadi kita sebagai pemudah cara daripada mula tu memang kita mulakan. Kita mula sikit, yang lain tu adalah anak murid kita. Kita cuma tunjuk video ataupun keluarkan lagu saja dan dia akan bersama-sama beri saja 5 minit saja ataupun 2 minit cukup untuk dia buat persediaan. Kemudian kita gerakkan kumpulan 1, 2, 3 sampai 10 tu memang cukup 30 minit. PBD berlangsung, kita menilai daripada kumpulan 1 sampai kumpulan 10. Maka selesailah daripada induksi sehingga penutup. Dan penutup tu kita pilih satu kumpulan terbaik dan boleh tunjuk. Itu ni saya kongsi ni sebab pengalaman saya lah sebagai guru muzik. Selama 30 minit tu kita perlu selesaikan apa cara sekalipun. Pernah juga saya tak dapat selesaikan, tapi saya beri masa dalam minggu tu juga. Contohnya ada 2 kumpulan tak selesai, kita menggalakkan murid supaya tak buat bising waktu rehat. Habis saja makan, kumpulan 3 dan 4 yang tak selesai tu mesti jumpa saya di bilik muzik untuk melaksanakan dia punya pentaksiran tadi. Itu untuk macam recorder. Nyanyian pun macam tu juga. Pergerakan pun macam tu. Kita perlu kenal sebab macam muzik ni dia lebih kepada psikomotor dan sebagainya kan. Jadi di situ kita terus kelompokkan murid. Sebab kita memang tak cukup masa nak menghadap murid. Sebab kita jumpa 30 minit saja. Kadang-kadang 30 minit pun tak sampai. Murid jalan ke bilik muzik, kadang-kadang ambil masa 5 minit. Contoh macam Tonsas tu ada bertingkat-tingkat. Saya bermuzik di Tonsas yang sebelum ni saya ada 10 kelas, ada 5 kelas. Walaupun ada ramai guru muzik, tapi memang terpaksa lah macam tu. Kita kena apa cara terbaik. Kalau rasa bilik muzik tu jauh, kita pilih. Contoh hari tu saya menjalankan aktiviti tarian contoh kan. Saya terus pilih tempat yang sesuai. Mana nak pergi. Kalau bilik muzik tak sesuai, kita terus dah kata dekat pentas contoh. So murid semua akan datang kat pentas. Secara automatik dia datang, dia terus duduk dalam kumpulan. Kita kat tengah ataupun kita dah melantik satu murid yang memang excellent, dia akan jalankan terus, kita sebagai pemudah cara saja. Itu yang pengalaman saya lah, boleh kongsi sebagai guru muzik. Sebenarnya PJ pun sama, boleh buat macam tu. PJ lagi apa yang lebih melibatkan pergerakan murid lah. Itu antara yang boleh saya kongsikan kepada untuk guru besar K1, kongsi kepada guru-guru kita untuk menyelesaikan masalah. Macam mana nak selesaikan dalam masa sebenarnya 30 minit. Saya rasa saya tak pernah ajar muzik 30 minit. 20 minit selalunya. 20 minit. Tapi 20 minit tu mesti bermakna. Kalau boleh lepas tu murid tu cari kita balik. Cikgu tadi tak sempat apa semua kan. Dia nak juga selesaikan. Saya kata kalau boleh semua capai
TP ni kan, sebelum tu okey cikgu saya kongsikan sebagai guru matematik dan muzik, kita juga perlu menerangkan PBD ni kepada murid kita. Yes. Dia kena tahu tahap 1 ni apa, tahap 2 apa, 3, sebab dia kalau dulu semua nak kejar ABC, sekarang kita nak kejar tahap penguasaan. Jadi kita terangkan kat murid, tahap penguasaan awak mesti. Sebab tu saya bukan murid saya tak faham cikgu. Adik ibu bapa pun dia tak ya. tahu ni PBD Betul, ni betul, sebab betul. bagi dia sekarang ni masih lagi peperiksaan. Ya. Dia tak tahu ni. Kalau dia tahu memang dia ramai-ramai datang sekolah nanti. Betul. Sebab dia nak tahu perkembangan anak murid dia. Okey, saya harap apa yang saya kongsikan ni dapatlah Terima kasih. membantu sikit. Ada tanya cikgu ya. Rasa itu dapat menjawablah sedikit sebanyak. Ada sekolah lain tak nak share? Mungkin ada pengalaman cikgu-cikgu dia. Apa yang dibuat dalam masa 30 minit tu. Ada juga. Okey, itu salah satu cara lah. Kemudian yang kedua mungkin kita boleh, kalau nak mengatasi masalah tak kenal lah dengan anak murid kita tadi kan. Tadi kalau boleh kenal. Tapi kalau dah 30-40 orang mungkin kita tak kenal, bukan hampir sama. Jadi mungkin cikgu boleh buat satu kaedah, cikgu rakam saja semasa PBPC tu lah. Cikgu rakam apa aktiviti yang buat, semua ada. Nanti cikgu boleh tengok semua lah untuk mengenal pasti mana satu anak murid kita. Rasa itu lebih telus lah. Daripada kita main agak-agak saja, yang lemah kita bagi TP tinggi, yang cemerlang kita bagi TP rendah, gara-gara kita tak kenal dengan anak murid kita. Itu pun dia menganiaya juga lah, tak boleh juga. Okey je kan? Saya rasa PBD ni suatu yang seronok lah juga. Sebab apa yang saya katakan seronok? Sebab PBD ni dia tidak lagi membandingkan di antara murid A dengan murid B. Dia tidak membandingkan lagi di antara sekolah A dengan sekolah B. Kalau misalnya exam oriented, biasanya dia membandingkan antara murid A dengan murid B. Murid A dapat 80, murid B dapat 90 contohnya. Dia buat perbandingan. Sekolah pun akhirnya membuat perbandingan antara sekolah cemerlang dengan sekolah yang biasa saja. Tapi PBD ni tadi, dia tak membandingkan itu juga. Dia membandingkan diri murid itu sendiri. Kalau misalnya dulu dia belum menguasai, sekarang dia sudah menguasai, kemudian dia excellent sehingga tahap 5, TP 5, TP 6, itu adalah untuk diri dia sendiri. Bukan nak dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Ini adalah kelebihan daripada PBD lah. Sebab itulah kita sebagai cikgu, kita kena bantu anak-anak murid kita buat intervensi kalau misalnya tak mencapai tahap-tahap ini tadilah. Minimum tahap 3 tadilah. Kalau memang dia layak untuk 5-6, cikgu bagi saja, tak ada masalah. Kemudian cikgu sediakanlah evidence. Evidence pun macam saya cakap tadi, jangan yang susah-susah, yang menyusahkan cikgu, tak ada cikgu. Yang mudah, yang boleh ditunjuk, itu saja. Okey, jadi saya rasa ada apa-apa lagi tak cikgu yang nak tanya? Ya Syah, satu lagi soalan. Ya, cikgu. Yang kata untuk perbandingan tu kan, Ya. pernah katakan soalan dulu saya tanya di Tadi yang dua. tentang murid, ingat tak cikgu Loh tanya Okey. tentang murid pemulihan kan. Okey. Saya tanya soalan tu, saya tanya Okey. pemulihan itu Puan Hajar cakap boleh diberi untuk murid pemulihan. Okey. Contoh dalam kelas tu ada murid pemulihan dan ada murid biasa. Murid biasa dia ajar dalam kelas, murid tinggi pun cikgu dia bagi TP 4. Di bilik pemulihan dia buat macam-macam aktiviti. Cikgu dia bagi dia TP 5. Pemulihan bagi TP 5. Boleh dipersoalkan tak? Murid pendidikan khas dapat TP, Pemulihan. murid pemulihan dapat TP 5. Sebab dia Kemudian kan murid yang kelompok biasa dia cakap dalam standard dia, Okey. kemudian cikgu dia bagi TP 5. Saya jawab. Okey, macam ni Cik Roslan. Ceritanya sekarang kita nak melihat murid kita tahap di mana dia perkembangan dia. perkembangannya. Ceritanya dia lebih masanya di pemulihan atau di perdana. Guru subjek tertentu. Contoh BM. Dia masa pemulihan lebih banyak daripada di kelas perdana. So yang menguji dia, melihat dia, mengenal dia setiap hari adalah guru pemulihan. So kita ambil 5 itu. Kita ambil yang 5 itu. Walaupun hakikatnya dekat kelas tu, dekat cikgu tu, murid kita ni kecenderungan je kita boleh nampak. Terutama pemulihan tu dia lebih dekat, lebih dekat. Murid pun lebih mesra dengan cikgu tersebut. Berbanding dengan kelas perdana, dia akan ketinggalan. Disebabkan ada murid-murid yang multi intelijen yang hebat-hebat di depan dia. So dia tak boleh bawa diri bersama dengan kelompok hebat. Okay? So kita nak angkat budak ni bagaimana? Dari segi kita bantu dia lihat daripada guru pemulihan tadi, bagaimana guru tu nilai. Tapi dengan syarat, sebab pemulihan ni satu aspek lain.
catatan perlu ada. Di mana, apakah dia, justifikasinya apa untuk meletak sampai tipe 5. Sebab dia pemulihan. Tapi kena adalah justifikasinya. Apa aktiviti yang dilaksanakan, setakat mana dia menjawab soalan tu, boleh dicapai tipe 5. Okay? Dia kira takut yang macam dia dibandingkan dari Ya. parent dengan parent lah. Ya. Anak you pemulihan dapat TP 5, anak saya TP 4. Itu yang jadi masalah. Yang kita tanya soalan dulu. Kalau katakan boleh ikut pilihan dan kita justifikasi daripada guru ini untuk pemulihan, untuk pemulihan, justifikasi daripada guru pemulihan. Ya, untuk Tapi dalam kelas, Yes, betul. Itu kena jawapannya kena gitu. Sebab dalam kelas, murid pemulihan ni dia akan down. Kan? Dia akan down, dia akan ke belakang, dia akan sangat kesian cikgu. So, siapa yang nak meraihkan dia sedangkan dia mampu buat di tahap dia? dia lah. Yes, di tahap dia, di dunia dia. So, ini sangat membantu. Okey, ada dapat menjawab je dulu saya. Okey, Puan Najah, melalui bimbingan yang kita buat itu, yang daripada pihak PD, Puan Nazimah, dia ada juga menyebut, Okey. dia kata sebaiknya guru pemulihan berbincang dengan guru subjek di kelas. Kena buat perbincangan supaya tak ada macam pencanggahan dia punya tutur. Kalau misalnya kata guru pemulihan kata murid tu layak macam ni, apa kata pula guru di dalam kelas, guru subjek dalam kelas? Mesti ada perbincangan. Ya, itu supaya sama-sama tahu. itu namanya professional judgement. Duduk, ada pertimbangan profesional, guru pun kenal dia. Dan lebih kenal mesti guru pemulihan yang lebih kenal. Kalau kita angkat murid dengan itulah. Okey, terima kasih. Jadi apa-apa pun nanti cikgu kena catatkan lah apa yang berlaku di sini. di sinilah. Untuk justifikasi kenapa kita bagi dia TP yang tinggi sedangkan dia pada kelas perdana lah contohnya. Okey, dah selesai rasanya. Ada Penjaminan kualiti kita ada dah pertanyaan lagi habis. tadi. Sebab yang menentukan penjaminan kualiti ni berlaku tidak ke sekolah cikgu, perkara-perkara dia cikgu. Yang 4P tadi. 4P ni tadi. Ni. 4P ni. Cikgu kena, bukan kena lah, minta maaf. Kita sepatutnya berlaku 4 perkara ni untuk memastikan penjaminan kualiti PD berlaku di sekolah tuan-tuan perempuan semua. Okey? Dan rekod transit, mesyuarat, semua apa-apa tu termasuk di dalam 4P ni. Adalah kat mana-mana rumahnya tu. Tapi tuan-tuan perempuan, macam mana pun guru kita kena dimentorkan dahulu. Beri kefahaman sesungguhnya. Jangan tiba-tiba kita nak pantau terus, sedangkan guru tu tak tahu nak buat macam mana agar tidak ada di situ. So, stres lah kawan tu kan. So, mentorkan dulu, beri kefahaman, dia dah tahu nak buat, laksanakan macam mana. Ini kalau dah dipantau, tak dapat juga dia kena. Sebab kita dah beri kefahaman. Okey. Kalau pengalaman saya lah sebagai JKMP sebelum ni, apabila saya memantau, bukan memantau lah, kita nak tengok ada tak berlaku, biasanya macam tadilah menggunakan learning walk, tapi saya tak masuk dalam kelas. Saya biasanya duduk saja, lalu duduk berhenti sekejap, kita dengar apa yang berlaku dalam tu. Kalau misalnya ada soalan, cikgu bertanya, murid menjawab, ada aktiviti murid dengan bahan, ada aktiviti murid dengan murid kolaborasi. Sebenarnya di situlah sudah berlaku PBD juga, tanpa kita sedar. Cikgu tak sedar pun yang itu adalah PBD, tapi sebenarnya itulah PBD. Tapi kalau misalnya kelas tu memang senyap, sunyi, di situ memang tak ada PBD lah. Dan biasanya saya akan nasihatkan cikgu, kalau tak berubah juga memang kita kena duduk belakang lah. Kita tengok apa cikgu ni buat sehingga kelas tu dia tak bergerak. Jadi kena buat aktiviti. Ini salah satu cara je lah. Jadi kita kadang-kadang tak perlu masuk 30 minit, 1 jam dekat situ kan. Cikgu pun tak selesa juga kan kalau kita lama di situ. Kita percaya pada cikgu kita, memang ada berlaku PBD kita. Okey, tuan-tuan perempuan sekalian, kami harap sangat. Okey. Saya nak tanya bagaimana kita nak menilai pentadsiran ni ataupun ujian pentadsiran ni dalam masa KP ni. Sebenarnya murid ramai tak datang, selalu tak datang. Dia teaching, lepas tu dia buat PDPR, kita lihat dia punya hasil kerja tu bagus sangat. Sedangkan kita kenal murid tu macam mana. Okey juga, kalau misalnya PDPR ni sebenarnya berlaku juga PBD juga. Contohlah yang hadir waktu itu mungkin 5/20 orang, 4/20 orang. Jadi kita nilai yang hadir pada waktu itulah. Okey, kalau misalnya yang lain-lain tu macam mana pula? Jadi yang lain-lain itu kita akan nilai dia semasa kita bersemuka nantilah.
Tapi contoh yang Puan bagi ni tadi, dia memberikan hasil yang sangat excellent. Sedangkan kita tahu pelajar itu tak se-excellent mana pun. Jadi mungkin kita syak siapa yang buat. Mungkin ada yang membantu dia. Jadi macam mana aja kita nak bagi TP dia ni. Kita lihat tahap penyataan tahap penguasaan cikgu. Tahu, faham, boleh buat dengan bersistem. Balik semula, ceritanya kita kena kenal anak murid kita. Kena kenal anak murid kita, sebenarnya dia berada di tepi mana sebenarnya. Dan itu juga berlaku pada muzik. Longgokkan mereka ni. Bila longgokkan, kita dah kecap, dah cam, dia dah kenal dia. Cerita mak ayah ni, hakikatnya tak ada masalah. Record translate kita offline. Kalau misalnya kita waktu itu tuan-tuan pun nak meletakkan terus TP 4 TP 5, tulis je pensel. Bila datang bersemuka sebenar, apakah yang berlaku sebenarnya ni? Tapi nak menurunkan, macam Cik Jisah, nak menurunkan daripada tertib yang rendah, kita tidak sangat galakkan. Memang tidak sangat galakkan. Tak apalah. Tapi jangan sampai 5-6. Sebab kita tahu kemampuan dia setakat mana. Sebab kita andaikan waktu itu dia boleh buat. Betul. Waktu itu. Besok kita tanya mungkin dia dah lupa, dia tak boleh buat. Jadi itulah sifat manusia kan. Okay. Yang saya masukkan TP 4 tu kan memadai untuk murid yang begini. Kenapa? Sebab dia tahu, boleh faham, boleh buat dengan bersistem. Maksudnya peraturan dia tahu. Dengan bersistem, cikgu suruh buat begini, ikut susunan, dia buat. Ceritanya di rumah dah cikgu kita tak boleh nak ukur. Tak boleh nak ukur. So beri sahaja lampat. Tapi kadang-kadang kita kena bersangka baik kan. tapi bila bersemuka, kita beri yang sepatutnya. So average ni nanti ada. Tak ada masalah. Average ni kita rumuskan nanti ada. Itu yang menentukan sebenarnya siapa anak murid kita. Okay, harap menjawab Mana Syida. Kita ada juga kes murid yang tercicik. Okey. Hampir setahun tak datang. Tak tahu di mana. Okey. Kes setahun ni, kes setahun ceritanya guru ni kenal tak anak murid ni? Ataupun memang tak kenal, dia tak wujud langsung di sekolah kita. Tapi nama ada. Nama ada. Langsung tak datang. Langsung tak ada. Catatan. Cikgu kata. Catatan. Biasanya kalau langsung tidak ada bermaksud tidak berlaku pembelajaran. Jadi bila tak berlaku pembelajaran, biasanya kita letak apa? Tidak hadir. Cikgu jangan letak kosong, titik kosong sebab tak ada titik kosong je. Dia minimum 1. Tapi sebab dia langsung tidak hadir dan tidak berlaku pembelajaran, buatlah catatan yang murid ni dia tidak hadir. Assalamualaikum. Saya tanya sikit. Pada minggu ni kita baru menerima seorang lebih. Masuk dah jadi ke pada ini 9 tahun. Dari Johor Bahru ditempatkan di Payasun. Okey, antara di Gubernur. Tapi JKM arahkan duduk di Payasun kerana mungkin dia layan telah meninggal. Dan lost contact dengan keluarga mak saudara ni sekian lama. Mak dah meninggal ni baru mak saya dapat tahu. So apa yang berlaku, dia ada 2 beradik, seorang 3 tahun juga sepatutnya dan seorang ni yang masuk sekolah saya darjah 3 dan tidak pernah bersekolah. Dan masuk darjah 3 tak kenal ABC pun. So agaknya pentaksiran tu yang macam mana tu? Kalau TP1 lah yang paling rendah. Jadi bagaimana kita nak menilai? Tahu tu memang tak ada. Okey, ini kes-kes terpencil lah. Catatan sangat penting, boy. Catatan kita sangat penting. Okey, kalau kita nak kata murid ni sekadar tahu pun tak boleh, tuan-tuan perempuan apa effort kita? Apa usaha kita? Okey, apa usaha kita? Paling-paling lah tuan-tuan perempuan, murid ni tahu. Nak pergi faham tu, peningkatan faham tu. Hari ni tanya A, besok dah tunjuk B, A dah tak ingat. Tapi dia tahu A tu apa. So at least kita berilah 1. Tapi catatan pun kena ada lah. Murid ni tidak pernah bersekolah.